Orientalis merupakan satu gerakan penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran, khasnya iaitu mengenai agama Islam dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengannya, seperti sejarah, agama-agama di timur, bahasa, falsafah, sosioekonomi, adat istiadat dan juga kesenian. Gerakan ini juga merupakan gerakan yang didokong oleh para sarjana barat, iaitu terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Kristian. Orientalis pula bermaksud ialah seorang cendekiawan barat yang menitik beratkan pendidikan-pendidikan di atas, khasnya berkenaan agama Islam dan penganut-penganutnya. Sejarah kemunculannya ialah kebanyakan berpendapat bahawa kemunculan Orientalisme ini boleh dibagikan kepada beberapa peringkat, iaitu peringkat pertama sebelum Perang Salib, peringkat kedua semasa Perang Salib hingga zaman pencerahan di Eropah, dan peringkat ketiga pada zaman pencerahan di Eropah sehingga sekarang. Tujuan Orientalis ini mempunyai 3 bentuk tujuan dan matlamat, iaitu yang pertama ialah golongan yang dikuasai oleh rasa fanatik serta mempunyai rasa permusuhan terhadap Islam dan penganutnya. Yang kedua ialah golongan Orientalis yang tidak mempunyai sikap fanatik, dan yang terakhir adalah kerana golongan tersebut mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor kelahiran Orientalis adalah disebabkan oleh dorongan akademik, dorongan keagamaan, dorongan penjajahan dan juga dorongan politik. Jadi jelas, faktor kemunculan mereka ni bukan sahaja untuk mendalami dan memahami Islam, tetapi mempunyai berkaitan dengan penjajahan ekonomi dan politik serta untuk kepentingan agama mereka. Orientalisme memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat minoriti, terutama masyarakat timur yang seringkali digambarkan sebagai rendah dan inferior dalam pandangan barat. Dalam hal ini, Orientalisme berperanan sebagai alat diskriminasi dan dominasi terhadap masyarakat minoriti timur yang menyebabkan mereka mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Orientalisme juga memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan barat tentang masyarakat minoriti dan seringkali memperkuat stereotip negatif tentang mereka. Ini dapat memperburuk situasi bagi masyarakat minoriti kerana mereka seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih lemah dalam masyarakat dan sukar untuk mengatasi diskriminasi yang mereka alami. Oleh kerana itu, penting untuk menghapus pandangan orientalis dan memberikan perlakuan yang adil terhadap masyarakat minoriti untuk membantu mereka memperoleh perlindungan dan hak yang sama seperti masyarakat lain. Teori teologi merupakan aspek tamadun spiritual yang penting bagi sesebuah masyarakat. Teologi ialah kajian sistematik tentang sifat ketuhanan yang lebih meluas dan mengenai kepercayaan agama. Terdapat persamaan antara masyarakat Timur Tengah dengan masyarakat beragama Hindu. Antaranya adalah semua agama menekankan konsep ketuhanan. Masyarakat beragama Islam mempunyai Tuhannya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan masyarakat Hindu pula mempunyai 3 Tuhan utamanya iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Ketuhanan merupakan sesuatu yang penting dalam setiap agama untuk kepegangan agama mereka. Semua agama mempunyai doktrin dan amalan-amalan tertentu dalam agama yang perlu dilaksanakan oleh pengikutnya. Agama Islam yang mana mempunyai amalannya seperti solat, puasa, zakat dan menunaikan haji. Agama Hindu pula adalah penyembahan berhala, upacara korban dan lawatan suci. Selain daripada itu, kitab suci agama Islam mempunyai 4, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Manakala kitab Hindu pula adalah Veda, Simritri, Purana, Ramayana dan Mahabharata, Bhagavad Gita, Agama dan Nigama serta Pacaratra, Samhita dan Sava Agama. Citi di Melaka merupakan kaum India kelahiran Selat Melaka dan berketurunan pedagang India yang datang dari Coromandel di India. Keturunan komuniti unik ini merupakan waris pedagang India yang telah menjejakkan kaki ke sini sekitar abad ke-15. Mereka mengamalkan kepercayaan Hindu, bertutur bahasa Melayu. Makanan mereka lazimnya makanan India dan mereka mempraktikkan adat perkahwinan tradisional India. Perempuan Citi memakai kain sarung sama seperti wanita Nyonya dan Melayu tradisional. Sejarah membuktikan bahawa saudagar India sering berulang-alik ke Melaka untuk tujuan perdagangan.
Justru pemerintah Melaka ketika itu telah menyediakan suatu penempatan yang dikenali sebagai Kampung Keling untuk memudahkan saudagar berurus niaga. Menurut seperti apa yang tercatat di dalam buku sejarah Melayu, perkataan Keling adalah berasal daripada Kalingap Patinam atau Kalinggam yang dikenali sebagai benua Kelinga. Kiranya diperhatikan, masyarakat Ceti banyak menerima pengaruh orang Melayu dan Baba Nyonya dari aspek pakaian dan makanan. Hal ini menunjukkan bahawa dalam mengekalkan budaya yang diwarisi turun-temurun, masyarakat Ceti juga berasimilasi dan menerima banyak pengaruh daripada masyarakat sekeliling sejak dahulu lagi. Masakan dan juadah masyarakat Ceti ternyata mempunyai kombinasi masakan India, Melayu dan Cina. Namun, terdapat beberapa juadah yang istimewa dan merupakan milik asli serta kebanggaan masyarakat Ceti. Contohnya adalah nasi kebuli dan ikan pindang. Jika diperhatikan pada jenis masakan masyarakat Ceti pada perayaan besar seperti Pesta Pongal, asimilasi masakan Melayu lebih ketara dan mendominasi masakan masyarakat ini, antaranya kuih ondeh-ondeh, kuih koci, pulut hitam serta pelbagai kuih lagi yang mengalami asimilasi masakan kaum Melayu. Seperti yang kita sudah sedia maklum, masyarakat Ceti adalah majoritinya beragama Hindu dan mereka sudah lama bertapak dan tinggal di Malaysia sudah sekian lama. Jadi sudah pasti mereka banyak berasimilasi dengan masyarakat tempatan iaitu masyarakat Melayu. Tidak dinafikan bahawa adanya pengaruh agama dalam seni bina kampung Ceti ini. Tapi kita dapat lihat di kebanyakan rumah-rumah di kampung Ceti, rumah-rumah ini lebih kepada rumah tradisional Melayu dan bukannya rumah India dan sebagainya. Pengaruh Hindu dapat dilihat di beberapa tempat seperti rumah ibadah mereka iaitu Kuil Sri Poyata dan beberapa tempat lain seperti gerbang kampung Ceti itu sendiri yang berlambangkan agama Hindu. Sebagai kesimpulannya, Orientalism boleh dikatakan sebagai satu aliran pemikiran yang mengkaji dunia timur dari pelbagai aspek, sama ada dari aspek geografi, budaya dan ilmu pengetahuan. Secara khususnya, kajian Orientalism dilakukan pada agama Islam itu sendiri dari pelbagai sudut. Aliran Orientalism juga dikatakan sebagai alat diskriminasi dan dominasi terhadap masyarakat minoriti timur yang menyebabkan berlakunya impak yang buruk dan stereotip kepada masyarakat timur. Seterusnya, di kampung Ceti terdapat berbilang kaum yang tinggal sekali yang juga agama mereka berlainan antara satu sama lain. Malahan, terdapat pengaruh agama terhadap seni bina dan aspek lain di perkampungan Ceti itu. Hal ini berlainan dengan pendapat tokoh orientalis yang mengatakan bahawa agama Kristian sahaja yang benar bagi mereka, tidak kepada agama yang lain, khususnya agama Islam. Di situ kita lihat fahaman Orientalism ini telah tersebar dengan begitu meluas sekali di dunia timur.